الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام ولمصنف الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung muzakarah kita di dalam kitab Syarah Ummul Barahin yang dikarang oleh Al-Imam, yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, syarah kepada kitab Ummul Barahin yang dikarang oleh Al-Imam As-Sanusi radhiyallahu taala anhu. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, kitab ni boleh dapat di Jabatan Mufti lah nah. Dia dekat tempat jualan kitab tu di kafe, di kawasan kafe bangunan Mains, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, depan Masjid Negeri. Baik. Ini jilid pertama, ada dikeluarkan jilid yang kedua dah, tak silap saya lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada muka surat yang ketiga. Sebelum ni kita dah syarahkan Bismillahirrahmanirrahim secara ringkas daripada ayat Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung pada muka surat yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Menurut Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam syarah Muslim, syarah Sahih Muslim lah. Jadi Sahih Muslim ni disusun oleh Imam Muslim lah. Kemudian disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi dengan namanya Syarah Sahih Muslim. Baik. Menurut Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dianjurkan menulis basmalah. Basmalah ni bismillah lah. Nah, ini singkatan kepada bismillah. Jadi kadang-kadang dituliskan singkatan lah, ya. Antaranya lagi alhamdulillah dituliskan jadi hamdalah. Hamdalah. Kalau la haula wala quwwata illa billah ditulis hauqalah. Tu. Nah, ini dipanggil ringkas. Kalimah ringkas. Antaranya lagi kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh, ditulis hayya 'alas salah, hayya 'alal falah tu ditulis hayy 'alatain. Tu. Hayy 'alatain.
Nah, baik. Nah, ini sekadar kita kata perkara yang berkait dengan bahasa Arab lah. Nah, baik. Dianjurkan menulis basmalah pada permulaan kitab. Ya, ini penulisan. Sekalipun ia ditujukan kepada seorang kafir. Maknanya kalau dituliskan, kita nak hantarkan surat, ya, kepada seorang kafir sekalipun, maka dianjurkan untuk kita menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama macam surat yang Nabi SAW hantar kepada pemimpin-pemimpin kafir lah. Hirakla dan lain-lain tu dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian dalam perbahasan basmalah terdapat beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian, iaitu lafaz Allah Subhanahu wa taala serta dua sifat yang mengiringinya, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. A'zam ataupun apa namanya, lafzul jalalah, isim ataupun nama yang paling agung, ataupun lafzul jalalah, lafaz yang tertinggi, iaitu Allah. Tu. Serta dua sifat yang mengiringinya. Ini dua nama Allah yang kita kata membawa kepada sifat. Sifat bagi zat Allah lah. Iaitu apa? Iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada dua tu. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ada tiga. Baik. Kalimah Allah Subhanahu wa taala juga disebut lafzul jalalah. Lafzul jalalah yang kita sebut tadi. Menurut Al-Imam Al-Baijuri, lafaz lafzul jalalah ialah wa huwa alamun ala dzatihi ta'ala. Bermaksud kalimah Allah itu adalah nama bagi zatnya yang maha tinggi. Ini disebutkan dalam Hasyiah Baijuri, syarah kepada matan Ummul Barahin juga, ya. Hasyiah Baijuri syarah kepada matan Sanusi juga, Ummul Barahin. Jadi biasa kita dengar Imam Baijuri ni, ya, dia dalam bab fiqh dan juga dalam bab tauhid lah. Kalau dalam bab fiqh dia ada kitab dia, Hasyiah Baijuri. Nah, Hasyiah Baijuri itu kalau tuan-tuan nak mengaji kitab Hasyiah Baijuri ni, ada dibuka di Masjid Ampangan, Dr. Yusri Mazlan buka hari Jumaat, minggu ke berapa saya tak ingat lah, ya, minggu 2 dengan 4, baru semalam, ya, minggu 2 dan minggu 4 di Masjid Ampangan, kitab Hasyiah Baijuri, tapi itu bab fiqh, bab fiqh. Dan Hasyiah Baijuri ni, kitab Hasyiah Baijuri bab fiqh ni ada lebih kurang 3 jilid. Sebahagian cetakan ada 2 jilid, ada cetakan 4 jilid, ya. Satu jilid ni tebal ni. Sekarang ni baru jilid pertama lah. Nak habis 4 jilid tu mungkin ambil masa 20 tahun lah, ya. Mengaji pula di masjid kan, Masjid Ampangan, baik. Tapi tak apalah, yang penting mengaji lah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu fiqh nah, yang disebut di sini Hasyiah Baijuri itu tauhid pula. Tauhid pula, syarah kepada kitab Ummul Barahin. Baik. Maka dia kata bermaksud kalimah Allah itu adalah nama bagi zatnya yang maha tinggi, ya. Ini ismul lidzat, ini isim ataupun nama bagi zat, nama bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dia ada kalimah Allah, dia ada kalimah Ar-Rahman dan dia ada kalimah Ar-Rahim. Tiga-tiga ni adalah nama Allah SWT. Satu nama bagi zat, iaitu Allah. Dua lagi nama nama yang mana ia juga berbentuk sifat bagi Allah SWT, iaitu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim.
Baik. Kerana itu kalau kita nak letakkan nama anak dan sebagainya, dia tak boleh letak nama Allah macam tu, tak boleh. Dia kena letak idafat. Idafat ni mana sandar kepada apa? Abdullah, hamba Allah. Tak apalah. Nasrullah, penolong Allah. Tak apalah. Kan? Tu dia. Saifullah, pedang Allah. Dia letakkan gitu. Sandaran. Baik. Menurut Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, ini pengarang kepada kitab Aqidatun Najin, Syarah Ummul Barahin juga. Semua kitab Aqidatun Najin tu kitab Jawi nah. Kitab Jawi. Kalau di Negeri Sembilan ni saya tak tahulah siapa yang buka, tapi yang saya tahu dulu Dr. Yusri Mazlan ada buka di Surau As-Salam Jibui. Kitab Aqidatun Najin, tebal jugalah nah, Jawi. Baik. Menurut Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, lafaz Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama bagi zat yang wajib ada, wajibul wujud. Apa makna wajibul wujud? Wajibul wujud tu maknanya yang mesti ada. Yang mesti ada, tak terima tiada sama sekali. Itu wajibul wujud. Nah, yang mesti ada. Dengan makna apa dia? Yang wajib ada, tak terima tiada, dengan makna Allah Subhanahu wa taala itu tak bermula daripada tiada, kemudian ada, kemudian tiada, kemudian ada, tak ada. Dia tak terima tiada sama sekali. Mesti ada je. Itu wajibul wujud. Dan wujudnya pula Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai wujud yang hakiki, wujud yang sebenar-benar wujud. Maka bila kita kata Allah Subhanahu wa taala itu wujud, apa beza wujud Allah dengan wujud kita? Wujud kita ni wujud, Allah pun wujud. Apa beza wujudnya? Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila sebut wujud Allah taala itu dengan makna wajibul wujudlah. Yang mesti ada, tak terima tiada sama sekali. Dengan makna akal kita menyatakan, kalau wujud kita ni dipanggil jaizul wujud, bukan wajibul wujud. Wujud kita ni dipanggil jaizul wujud, iaitu harus wujud, bukan wajib wujud. Kenapa dikatakan wujud kita ni adalah harus wujud? Kerana wujud kita ni boleh ada, boleh tiada. Kita bermula dengan tiada, kemudian ada di dunia ni. Sebelum ni tak ada. Akan datang tiada balik. Tu akan datang tiada balik. Kemudian nanti diadakan balik oleh Allah Taala. Maka wujud kita ni dipanggil apa? Harus wujud. Jaizul wujud. Maka itu beza dia. Walaupun lafaz sama, hakikatnya tak sama. Lafaz sama je lah. Wajib Allah Ta'ala pun wujud, kita pun wujud. Lafaz sama, tapi hakikat tak sama. Tu. Maka dia kata lafaz Allah Jalla Jalaluhu itu adalah nama bagi zat yang wajib ada. Yang ni khas pada lafaz dan khas pada makna. Lafaznya khusus pada Allah Ta'ala, wajib wujud tu khusus pada Allah. Dan makna pun, makna wajib wujud tu iaitu mesti ada, itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sedangkan makhluk itu jaizul wujud, dia bukan wajib wujud. Baik. Berdasarkan ta'rifan yang dinyatakan di atas, maka maksud khas pada lafaz ialah kalimah Allah Subhanahu wa taala tersebut hanya terpakai untuk zatnya semata-mata. Maknanya kalau kita kata Allah itu khusus pada Tuhan. Sebab tu kita kata tak boleh letak nama si fulan ni, nama seseorang ni kita letak Allah saja. Kan? Allah bin Muhammad Ismail. Tak boleh. Nama ni dia khusus pada zat Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tapi dibolehkan kalau kita letak sandaran idhafat dia, mudhafun ilaih dia, iaitu Abdullah, Nasrullah, dan lain-lain lah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, dia kata manakala khas pada makna pula bermaksud kalimah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diguna pakai maksud dan pengertiannya kepada yang lain selain Allah. Maknanya pengertian kalimah Allah tu apa dia? Wajibul wujud, kan? Pengertian kalimah Allah tu adalah zat yang wajib wujud. Itu pengertiannya. Yang tak boleh kita letakkan pengertian tu kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh kita nak letak kepada si fulan. Si fulan ni adalah zat yang wajib wujud, maknanya tak boleh terima tiada. Tak boleh. Tu dia. Sebab tu orang nak guna kalimah Allah, kan? Orang nak guna kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala ni untuk mereka letakkan pada fahaman mereka tu, kalau di sudut kita tak kena sama sekali lah. Mungkin di sudut mereka, fahaman mereka tu kena pada fahaman mereka, pada kefahaman kepercayaan mereka, tapi pada kefahaman kita, akidah kita, nak letak nama Allah pada selain daripada Tuhan yang wajib wujud, itu takkan ada, takkan boleh sama sekali. Mustahil sama sekali. Kerana Allah pada makna yang kita faham adalah apa dia? Zat yang wajib wujud, yang tak terima tiada sama sekali, yang mesti ada, dengan makna dia ni bukan seperti makhluk. Daripada awal lagi bila sebut tentang wujud, kita dah faham dah Allah Ta'ala ni tak seperti makhluk. Sebab apa? Wujud dia pun tak sama dengan wujud makhluk. Belum kita bahas tentang benda lain lagi, tak bahas lagi tentang sifat lain. Cukup dengan wujud saja pun kita dah tahu Tuhan ni tak macam makhluk. Itu dia. Tiba-tiba golongan ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, dia nak guna nama Allah, nak guna kalimah Allah. Pada pandangan kita memang tak kena. Walaupun pada pandangan dia, sebab dia faham Allah tu dengan cara dia. Tapi kita faham dengan pandangan kita, bila mereka meletakkan Allah pada tempat yang bukan sesuai pada pandangan kita, maka itu menyebabkan nama Allah itu tercemar. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bila mereka meletakkan nama Allah tu pada sembahan mereka, yang mana mereka telah menyatakan bahawa sembahan mereka ni adanya Jesus, kemudian adanya Father, kemudian adanya Roh Kudus, kemudian bergabung jadi satu, maka itulah Allah Ta'ala. Maka ini tak kena dengan kefahaman kita. Kerana Tuhan itu bagi fahaman kita tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka apabila mereka meletakkan Allah pada sesuatu yang beranak, diperanakkan, ada pula anaknya, kemudian ada pula tiga, tak esa Tuhan tu, maka tak kena sama sekali. Itu dia. Jadi
Jadi orang apa namanya permohonan nak letak nama kalimah Allah Taala ni sebenarnya ya dia pun kata tak apalah, Tuhan dia pun Allah, Tuhan kita pun Allah, apa beza dia? Dia bawa apa? Bawa kepada pluralisme agama, menyatakan semua agama adalah sama, tak ada yang salah, semua betul berlaku. Jadi gitu. Itu je sebenarnya tujuan mereka. Itu dia. Baik. Peringatan. Berdasarkan kitab Aqidatun Najim dikarang oleh Syekh Zainal Abidin tadi, pengarang membahagikan hukum membaca basmalah kepada 4 bahagian. Dia bahagikan hukum di sini hukum fiqh lah. Membahagikan hukum di sudut fiqh membaca basmalah kepada 4 bahagian. Apa dia? Iaitu wajib, haram, sunat dan makruh. Itu dia. Itu di dalam Aqidatun Najim. Baik. Jadi kalau wajib ni apa tuan-tuan? Wajib ni maknanya mayuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Diberi pahala orang yang kerjakan dan diberi dosa orang yang tinggalkan. Itu wajib lah. Wajib di sudut fiqh. Contoh solat fardu, diberi pahala orang yang buat, dan dijanji seksa ataupun diberi dosa orang yang tinggal. Itu wajib di sudut fiqh. Haram di sudut fiqh apa dia? Ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Diberi pahala orang yang tinggal. Apa namanya? Diberi dosa orang yang buat, maknanya dijanji seksa orang yang buat. Maknanya buat benda haram lah. Minum arak ke, berzina ke, na'udzubillah min dzalik. Diberi dosa ataupun diberi seksa orang yang buat dan diberi pahala orang yang tinggal buat. Maknanya tinggal buat ni tak buat lah. Maka diberi pahala orang yang tidak melakukan benda yang haram. Jadi orang yang melakukan benda haram, misalnya dia ni minum arak, na'udzubillah min dzalik, dia minum arak, kemudian ditinggalkan minum arak tu kerana perintah Allah Ta'ala, dia taubat, ditinggalkan minum arak tu kerana perintah Allah Ta'ala, maka dia akan dapat pahala yang besar. Ini maknanya. Tapi kalau orang yang tak minum arak, dia memang tak minum arak, yang disebutkan dalam makna haram ni, makna haram di sudut fiqh ni iaitu buat dapat dosa, tinggalkan buat dapat pahala. Masalahnya dia nak tinggalkan buat apa? Buat pun tidak. Faham? Minum arak pun tidak. Macam mana nak tinggalkan minum arak? Itu dia. Dia tinggalkan buat tu dapat pahala. Maka di situlah para ulama bahaskan, kalau orang yang biasa minum arak, dia taubat, dia tinggalkan buat, pahalanya lebih besar. Dia ada pahala sabar, meninggalkan maksiat. Tapi kalau pahala satu lagi ni memang tak minum arak pun, tapi dia tinggalkan minum arak, dia dapat pahala mengikut perintah Allah. Maknanya apa? Pahala orang yang meninggalkan minum arak, sebab sebelum ni dia minum arak, dia dapat 2 pahala. Satu pahala ikut perintah Allah untuk tinggalkan arak. Satu lagi apa? Pahala sabar meninggalkan arak. Sabar apa dia juga? Pahala sabar. Ada 2 pahala. Beza dengan orang yang tak minum arak langsung, maka dia dapat 1 pahala lah. Iaitu apa? Pahala mengikut perintah Allah. Tapi janganlah pula kita nak dapat 2 pahala pergi minum lah. Itu sengaja buat benda haram pula dah. Baik. Allah Ta'ala ni pilih kita untuk tak buat benda haram ni, kena syukur banyak-banyak lah. Syukur banyak-banyak lah. Takut nanti terjemuh benda haram, terjemuh sampai habis. Na'udzubillah min dzalik. Kita sendiri pun tak mampu nak
tahu diri kita ni boleh tinggal ataupun tidak benda dosa ni. Tu. Dapat tinggal benda dosa tu, syukur pada Allah Ta'ala. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita, sunat bagi seorang ni, kalau dia nampak depan mata dia, ada orang ni dia ternampak depan mata dia ni orang tu minum arak, orang Islam minum arak, dia nampak depan mata dia, maka sunat dia sujud syukur. Kenapa sujud syukur? Syukur pada Allah kerana Allah Ta'ala tak uji dia dengan ujian tersebut. Tapi sujud syukur tu jangan sujud depan orang tu pula lah. Sujud belakang-belakang lah. Nampak jadi minum arak, sujud terus depan dia. Kacau lah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, ini dia. Baik. Itu. Kemudian sunat. Sunat apa dia sunat? Sunat ni ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Diberi pahala orang yang buat, tak diberi dosa orang yang tinggal. Orang yang tak buat. Itu sunat. Diberi pahala orang yang buat, cuma kalau dia tak buat, tak diberilah dosa. Tak adalah dosa pada dia. Itu sunat. Baik. Dan makruh ni apa dia? Kita kata makruh ni la yuthabu fa'iluhu, bukan, la yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Makruh ni dengan makna kalau orang tu buat, maka tak faham. Baik. Namun dia kata terdapat juga dalam kalangan fuqaha. Fuqaha ni siapa? Orang-orang yang hebat dalam hukum hakam agama lah, yang pakar dalam hukum hakam agama. Ni fuqaha dipanggil. Faqih, daripada perkataan faqih. Kemudian kata ganda dia fuqaha. Tu. Macam ulama lah. Dia punya singular dia alim, singular dia. Kemudian dia punya kata ganda dia apa? Ulama. Tu. Baik. Namun terdapat juga dalam kalangan fuqaha yang menambah hukum membaca basmalah tu kepada 5 hukum. Ada yang tambah 5 hukum. Tadi 4. Dalam Aqidatul Najin ada 4 je. Wajib, haram, sunat, makruh. Habis sebahagian fuqaha dia tambah jadi 5. Iaitu dengan menambah hukum harus. Ada pula harus baca bismillah. Kan? Baik. Disebutkan dalam kitab Hasyiah Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Ni kitab fiqah pula. Tadi Hasyiah Baijuri kitab tauhid. Ni Hasyiah Baijuri kitab fiqah pula. Dia kata apa? Wa'lam annal basmalata tusannu ala kulli amrin dhi balin ay halin bihaythu yuhtammu bihi syar'an lil hadithil marri wa tuhramu ala al muharrimi lidatihi kasyurbil khamri wa tukrahu 'alal makruhi lidatihi kan nadhari li farji zawjatihi bi khilafil muharrami li'aridin kal wudu'i bima'in maghsubin wal makruhi li'aridin ka aklil basali fatusannu 'alaihima وتجب في الصلاة لأنها آية من الفاتحة عندنا فتعتريها أحكام 4 وبقيت الإباحة وقيل إنها تباح في المباحات التي لا شرف فيها كنقل متاع من مكان إلى آخر
fa'ala hadha ta'tariha al-ahkamul khamsatu. Panjang. Baik. Bermaksud ketahuilah bahawasanya sesungguhnya sunat membaca basmalah, sunat baca basmalah dalam apa jua keadaan sekira-kira keadaan itu diberikan keutamaan oleh syarak berdasarkan hadis yang terdahulu. Maknanya kalau perkara tu perkara yang baik pada syarak, maka membaca bismillah hukumnya sunat. Nak keluar apa namanya, kita kata perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang elok, perkara yang membawa kebaikan, dimulakan dengan bismillah. Makan ke, minum ke dan sebagainya, mula dengan bismillah, maka hukumnya sunat. Ia diharamkan, baca bismillah ni diharamkan ke atas perkara yang haram secara asalnya, iaitu apa? Al-haramu fi dzatih, haram pada zatnya, pada diri benda tu. Seperti apa? Seperti minum arak. Sebelum minum arak dia baca bismillah, boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim, dia pun minum arak. Ni kita kata apa? Dia beriman lah kan. Dia beriman kepada Allah, dia pun baca bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum dia? Hukum baca bismillah untuk melakukan perbuatan yang haram, maka membaca bismillah itu juga haram. Tu. Dia tak jadi sunat lah. Tu dia. Nak mencuri, dia bismillahirrahmanirrahim dicuri. Nak bunuh orang ke apa, bismillahirrahmanirrahim bunuh orang. Tak boleh lah. Baik. Dan dimakruhkan ke atas perkara yang makruh pada asalnya, seperti melihat kemaluan isteri. Dia lihat farash isteri tanpa sebab, saja-saja nak tengok, hukumnya makruh. Saja-saja kan? Tu dia. Melainkan kalau dia tengok tu ada sebab lah, kita kata ada sebab sakit ke apa ke dan sebagainya, maka dia tengok tu haruslah. Tapi kalau tengok saja je, dia suruh nak tengok lah jap. Untuk apa? Tak ada, saja nak tengok. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sebelum tengok tu dia baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, lepas tu tengok. Maka bismillah tadi tu makruh juga. Bismillah tadi tu makruh juga. Kita dah bahas semua dah. Makruh ni maknanya kalau tinggalkan dapat pahala, kalau buat tak dapat dosa lah. Tu. Tapi kalau nak bersetubuh dia tengok tu tak ada masalah, sebab ada sebab. Sebab nak bersetubuh, nak berjima'. Tu dia, baik. Nak bersetubuh ke ataupun sakit ke, ataupun ada apa-apa perkara yang keperluan lah, itu tak makruh. Baik. Namun bagi perkara yang termasuk di dalam kategori haram yang mendatang, seperti berwuduk dengan menggunakan air yang dirampas, dan makruh yang mendatang seperti makan bawang, maka dalam dua makruh ni dia ada makruh pada diri benda tu, dipanggil sebagai makruh lizatih. Pada diri perbuatan tu makruh. Satu lagi makruh dipanggil makruh li'aridih, ataupun makruh aridi. Apa makna makruh aridi? Makruh yang mendatang. Pada asalnya tak makruh, tapi makruh tu lepas daripada tu dia datang. Dia faham? Contoh apa dia? Contoh pengarang bagi dah dalam kitab. Contoh apa dia? Kalau makruh tadi tu kita kata apa?
makruh pada diri benda ataupun makruh pada zatnya ataupun makruh pada perkara itu sendiri, perbuatan itu sendiri, iaitu apa? Melihat kemaluan isteri tanpa sebab. Maka melihat kemaluan isteri tanpa sebab tu, melihat itu hukumnya adalah makruh. Itu diri lihat tu dah makruh dah. Melihat kepada faraj tanpa sebab tu. Satu lagi, makruh yang mendatang, dia bagi contoh seperti makan bawang. Makan bawang ni makruh ke? Makruh. Begitu masak ke dalam masakan gitu setiap hari ada bawang. Macam mana? Bawang mentah. Oh. Kalau di negara Arab, kebiasaan makan nasi Arab ni dia akan gigit bawang macam apple. Tu kebiasaan di negara Arab lah. Dan dimaknakan dalam hadis Nabi SAW tu bukan sekadar mentah, tapi umum bawang. Maknanya kalau umum bawang ni, apa-apa yang berkait dengan bawang. Jadi hukum asal makan bawang tu bukan makruh, harus, tak ada masalah pun. Sebab apa? Sebab kaedah fiqh menyatakan al-aslu fil asya' ibahah hatta yadullu ala at-tahrim atau hatta yadullu dalil ala at-tahrim. Sesuatu itu adalah harus hukumnya, melainkan datangnya pengharaman. Itu contohlah, ada mengharamkan ke dan sebagainya. Makna sesuatu tu di sudut makanan dan sebagainya hukumnya harus. Makan bawang, lagi apa lagi, adik-beradik dia, petai, jering dan sebagainya, hukumnya harus. Petai tak ada dalam hadis. Petai mentah ke, petai masak ke, goreng sambal ke, samalah semua. Kan? Maka asal hukum makan bawang, makan petai, walaupun mentah sekalipun, hukumnya harus. Yang jadi makruhnya bila datang ke masjid, ini disebut dalam hadis Nabi SAW, la taqraba, jangan kamu mendekati masjid kami ni, ya, kalau seorang tu dia makan bawang. Dengan makna apa? Dia akan mengganggu jemaah lain di sudut bau bawang. Kan? Kalau masak, kalau bawang tu dia dah blender apa semua, masak tak adalah bau sangat kan. Tapi kalau bawang mentah tu dia makan, dia akan bau bawang. Termasuk juga kias kepada bau bawang ni apa, petai ke, durian ke, apa-apa yang bau tengit, bau yang kuat. Bau rokok ke, sekali lah kan. Datang-datang habis semua, satu baris bau rokok. Habis buka puasa, lama satu hari tak kena, dia pun kena pula 3 batang. Kan? Lepas tu pergi pula solat tarawih, sepanjang tu satu soft tu habis bau kretek. Di pondok-pondok tu biasalah kan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, maka habis bau, menyebabkan apa? Terganggu orang sebelah. Mesti orang sebelah ni tengah baca Fatihah pun, bau durian ni, kan? Dia hilang khusyuk dia tu. Hati tengah nak hadir kepada Allah Ta'ala ni, tiba-tiba hadir kepada durian, terbayang durian. Kan? Hadir hati dia ni terganggu dengan apa? Bau rokok ke, bau apa lagi? Bau petai ke, bau macam-macam lah. Kena pula sendawa lagi lah. Dia keluar habis bau-bauan tu. Tu dia. Di situ yang dikatakan makruh yang mendatang. Asalnya tak makruh. Boleh faham? Jadi kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim masa awal-awal makan bawang, hukum baca Bismillah tu tadi apa? Sunat, bukan makruh. Sebab asal makan bawang tu hukum dia apa? Harus. Maka kalau dia baca Bismillah sebelum tu, hukumnya sunat. Boleh faham kat sini lah?
itu dipanggil makruh yang mendatang. Ataupun haram yang mendatang seperti berwuduk dengan menggunakan air yang dirampas. Jadi haram ni pun ada dua juga. Satu haram pada diri dia, pada zat dia. Seperti apa? Arak. Minum arak tu, itu adalah perbuatan yang haram dah pada benda tersebut dah. Maknanya kalau kita baca bismillah sebelum minum arak, hukumnya adalah haram. Tapi dia kata di sini haram yang mendatang kalau baca bismillah. Bismillah tu tak haram. Contoh apa dia kata di sini? Berwuduk menggunakan air yang dirampas. Nah, air dirampas ni air yang dicuri ke boleh lah. Nah, itu dia. Jadi berwuduk menggunakan air yang dicuri ni, kita kata pada asalnya berwuduk ni hukumnya apa? Sunat lah kan berwuduk ni. Maka hukum dia jadi apa? Hukum dia ketika tersebut adalah kita kata apa? Sunat. Sedangkan yang haram tu adalah apa? Mencuri tadi tu. Itu dia. Jadi kalau dia mencuri air, dia baca bismillah, itu haram. Tapi kalau dia berwuduk menggunakan air, itu sunat. Air itu air apa pula? Air haram ke air tak haram ke? Itu lain cerita lah pula. Itu. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu haram yang mendatang. Pada asasnya berwuduk tu hukumnya sunat. Baik. Maka dalam dua keadaan ini sunat juga membaca basmalah. Wajib membaca basmalah ketika solat. Kerana basmalah itu adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi ini gambaran wajib pula. Hukum wajib dia bila nak baca Fatihah dalam solat. Sebab apa? Di sisi kami mazhab Asy-Syafi'i maka berlakulah daripada surah Al-Fatihah di sisi kami dalam mazhab Syafi'i itu adalah satu ayat. Bismillah dalam surah Fatihah adalah salah satu daripada ayat Fatihah. Maka wajib dibaca bismillah itu. Kalau tak baca bismillahirrahmanirrahim, apa hukum dia? Batallah Fatihah dia. Kena ulang baliklah Fatihah. Tapi kalau tak ulang balik, batal solat dia. Tu. Itu kena faham dulu tu. Yang mana satu batal dulu? Batal Fatihah dulu kalau tak baca bismillah. Tapi dia tak ulang, dia biar dia terus sampai habis, bagi salam. Akhir maknanya apa? Kalau dia tak baca bismillah tu, maknanya apa? Dia pun rukuk. Rukuk. Maka rakaat tadi tu apa? Tak terkira sebab rukun tak cukup. Itu dia. Nanti dia kena ganti balik. Kena baca bismillah. Tu. Kalau dia habiskan macam tu saja, macam biasa, bagi salam, tak ada ganti-ganti dan sebagainya, maka terus terbatal solat. Baik. Maka berlakulah dalam basmalah tersebut 4 hukum yang terdahulu dan berbaki satu hukum, iaitu hukum harus. Terdapat satu pendapat yang dikatakan basmalah itu diharuskan terhadap perkara-perkara yang harus, yang tiada kemuliaan pada perkara tersebut, seperti memindahkan barang-barang keperluan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Maka dengan itu jadilah hukum membaca basmalah itu 5. Maknanya ada juga bismillah ni jadi harus, dia kata, iaitu pada perkara yang kita kata apa, tak ada kemuliaan di sudut agama lah. Contohnya kita pindahkan botol, saya pindahkan botol ni ke sini. Apa kemuliaan dia di sudut agama, manfaat di sudut agama? Tak ada. Tu. Maka ketika tersebut kalau saya baca bismillah dulu, hukum ni adalah apa? Harus. Baik. Kesimpulannya wallahu a'lam. Disambung lagi lah. Ada soalan ni bila? Sila. Dasar-dasar pengajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, Al-Quran Al-Karim. Kedua, hadis-hadis Nabi. Ya. Ketiga, ijma' yang qat'i, jazam atau putus. Dan yang keempat, akal yang sahih dan isbat putus. Ya.
Maka ilmu tauhid adalah panduan untuk akal dan syarah. Ya. Ayat surah Al-Anbiya ayat 67, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak memikirkannya? Jadi soalan saya, boleh tak Ustaz bagi contoh apakah maksud diperintahkan menggunakan akal fikiran sebagai alat meneliti dalil-dalil Ustaz? Contoh Ustaz. Contoh, baik. Kita dalam tauhid ni, kita kata perintah Allah SWT dalam Quran iaitu menggunakan akal. Maka bila perintah Allah SWT dalam Quran itu menggunakan akal, banyaklah nak. Perintah ni kita kata contohnya afala ya'qilun, kenapa kamu tak menggunakan akal? Afala yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kenapa kamu tak fikir penciptaan langit dan bumi? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, kenapa kamu tak tengok pada unta, macam mana unta tu diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan langit macam mana ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat, macam mana gunung itu dipasak oleh Allah Ta'ala? Wa ilal ardi kaifa sutihat, macam mana bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu kenapa kamu tak tengok? Tengok tu tengok saja ke? Tu. Banyak ayat Quran. Tengok saja ke atau tengok kemudian fikir? Ayat-ayat Quran. Kenapa tak tengok pada bumi, kenapa tak tengok pada langit, kenapa tak tengok pada unta, kenapa tak tengok pada diri kamu? Kenapa tak tengok pada ni, kenapa tak tengok pada tu? Semua kenapa tak tengok? Maknanya kenapa tak tengok ni? Maknanya apa? Itu adalah satu soalan yang membawa kepada perintah tengoklah. Itu maknanya. Bukan sekadar Allah tanya gitu saja, kenapa tak tengok, kenapa tak tengok. Kerana itu ada pula ayat dalam Quran, walaqad darra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kan? Dalam neraka Jahannam tu banyak jin dan manusia. Mereka ada akal, lahum qulubun, mereka ada akal, la yafqahuna biha, mereka tak gunakan akal. Maknanya apa? Dalam Quran sendiri tahu orang tak guna akal ni masuk neraka. Maka jadilah dia ni lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ada akal tapi mereka tak naklah fikir, biarlah. Walahum adhanun, telinga, la yasma'una biha, mereka ada telinga tapi mereka tak nak dengar. Bukan maknanya kita kata betul-betul mereka tak nak dengar, kadang-kadang dengar tapi tak nak fikir dengan akal. Bawa akal juga. Sebab dengar mesti fikir. Dia tak ada dengar berhenti pada dengar. Sama ada dua lah, sama ada dia memang tak nak dengar, dia lari, ataupun apa? Dia dengar tapi tak nak fikir. Walahum a'yunun, mereka ada mata, la yubsiruna biha, tapi mereka tak nak lihat dengan mata. Maknanya apa? Boleh jadi mereka nampak kebenaran tapi mereka lari. Atau yang kedua, boleh jadi mereka nampak tapi mereka tak nak fikir. Sebab nampak tak berhenti dengan nampak, mesti fikir. Sebab tu dalam Quran beritahu, afala ya'qilun, kenapa tak berfikir? Afala tatafakkarun, kenapa tak guna akal fikir? Rabbana ma khalaqta hadha batila subhana. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maknanya apa? Mesti kita lihat, kemudian kita fikir menggunakan akal. Fikir menggunakan akal itu dengan makna apa? Yang membawa kepada kita memahami bahawasanya adanya Tuhan yang menciptakan sekalian alam ini. Itu maknanya. Itu dia. Fikir dengan akal yang menjadikan kita mengesakan Tuhan. Hanya dialah Tuhan. Tiada selain dia yang menjadikan sekalian alam ini. Itu fikir menggunakan akal itulah.
Kerana itu kita kata apa? Ada sebahagian orang dia kata apa ni guna akal, guna Quran dan hadis lah. Buat apa guna akal? Buat apa guna akal ni? Guna Quran hadis lah. Quran hadis pun suruh guna akal. Jadi kita guna akal tu sebenarnya kita ikut Quran hadis. Quran hadis suruh guna akal. Disebutkan ramai orang masuk neraka sebab tak guna akal. Tiba-tiba bila kita nak guna akal, dia kata apa? Ni apa guna akal ni? Guna Quran hadis. Mana satu ni? Tak boleh faham. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, sebab tu kita kata salah satunya mukjizat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mukjiz daripada perkataan al-ajzu kan? Al-ajzu tu nak melemahkan musuh. Adakah bila Nabi SAW beritahu pada orang yang kafir, aku ni Muhammad, aku ni Rasulullah, terimalah aku ni bawa agama yang baru, bawa agama yang dibawa oleh Allah SWT, maka tauhidlah kamu pada Allah SWT. Adakah orang kafir tanya, mana dalil? Macam kita nak pergi dakwah pada orang kafir lah. Kita beritahu pada orang kafir ni agama Islam adalah agama yang benar. Tiba-tiba orang kafir tanya, mana dalil? Kita pun bagi dalil. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Begitu ke? Dia pun kata, itu kamu punya. Saya nak tahu dalil. Saya nak tahu bukti. Maka sebab itulah Nabi SAW Allah bagi bukti. Apa dia? Dalil dia antara lainnya adalah dengan mukjizat. Dibelah bulan. Bila belah bulan tu orang kafir tengok, Masya Allah. Bukanlah orang kafir tengok sebut Masya Allah. Ni saya yang sebutlah. Orang kafir tengok, ini bukan Muhammad yang boleh buat ni, melainkan ada kuasa yang menjadikan bulan ni terbelah. Maknanya apa? Masa tu apa? Akal dia fikir. Tu dia Nabi Musa alaihi salam kan, dengan penyihir kan, fa alqa 'asa fa idza hiya hayyatun tas'a kan. Nabi Musa alaihi salam dengan golongan penyihir dia baling tongkat dia bergerak macam ular. Tongkat penyihir ni bergerak macam ular. Tongkat Nabi Musa alaihi salam berubah jadi ular, bukan gerak macam ular, berubah jadi ular, makan habis semua. Tunduk sujud penyihir-penyihir ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Akal dia kata ini bukan penyihir. Musa ni bukan penyihir. Ilmu sihir mana pun tak boleh tukar tongkat jadi ular ni. Makan habis semua tongkat. Maka kerana itulah kita kata salah satu yang diberikan kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam ni mukjizat, supaya apa? Supaya golongan kafir ini nampak menggunakan akal akan keesaan, kehebatan, kemuliaan, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam akidah, dalil akal itu adalah antara dalil yang utama setelah daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Bahkanlah kita kata, kalaulah tak ada langsung Quran dalam dunia ni, tak ada langsung hadis dalam dunia ni, tak ada langsung Nabi yang diutuskan dalam dunia ni, akal tetap mengatakan ada yang menjadikan alam ini. Itu fungsi akal. Cuma datangnya Nabi, didatangkan Quran, maka diberikan kepada kita kefahaman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahui olehmu tiada Tuhan selain Allah. Maka kita pun tahu, nama Tuhan tu Allah. Lepas tu kalau kita pergi ke mana, ke tempat-tempat hutan tebal sana tu yang tak ada siapa-siapa yang boleh datang sekalipun, orang di sana pun mesti dia akan ada sembah sesuatu. Dan apa? Pada fitrah dia ada suatu kuasa yang lebih kuat yang mentadbir kehidupan mereka, yang beri rezeki dan sebagainya. Lalu mungkin dia sembah pokok, mungkin dia sembah matahari. Kenapa? Akal dia ni mengatakan sudah pasti ada sesuatu yang berkuasa yang menjadikan ini. Cuma dia tak dapatlah wahyu, dia tak dapatlah dakwah Islam. Kalau dia dapat tu masuk Islam. Pada itulah kita katakan bahawasanya di dalam kita ini juga mengikut kepada perintah Al-Quran dan hadis yang menyuruh kita berfikir menggunakan akal.
Dan juga kita menggunakan akal itu dengan aturan yang dibawa oleh Quran dan hadis, dengan had yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidaklah kita melebihi hadnya sebagaimana golongan Mu'tazilah yang terkadang mereka melebihkan akal daripada dalil. Itu pun jadi masalah juga. Dengan perbahasan-perbahasan yang lain lah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nadratan wahidah wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yu'allimuna bihi wa yuballighuna bihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.